Selamat pagi. Alright, harap you sihat ya. Okay, so pada hari ini I will proceed on chapter 3, which is market equilibrium. Okay, pada last lesson ya, we went through demand and supply. Okay, di mana demand ni lebih focusing kepada permintaan, tetapi supply focusing kepada pengeluaran. Okay, so kita nak tengok ya, how demand and supply works together to create an equilibrium. Equilibrium ni bermaksud pertemuan ataupun kesamaan ya. Okay, so let's have a look at this definition of market equilibrium. Yeah, a market equilibrium is a situation when quantity demanded and quantity supply are equal, and there is no tendency for price or quantity to change. Okay, iaitu situasi di mana quantity demanded iaitu quantity yang diperlukan dan juga quantity yang dikeluarkan adalah sama. Dan di mana ya tidak ada what we call as price dan juga quantity ni berubah ya. Okay, so bila demand ya, kalau you basically ya, kita tengok demand punya curve ya, demand punya curve adalah seperti macam ni ya, iaitu negative relationship. Okay, tetapi untuk supply dia lebih kepada positive relationship. Jadi equilibrium adalah titik pertemuan antara demand dengan juga supply ya, titik pertemuan lah. Okay, kat sini adalah dia punya price, harga, dan ni adalah dia punya quantity ya. Okay, so graph ni dah tunjukkan everything regarding equilibrium. Okay, di mana curve ni adalah lebih kepada demand yang kat sini. Okay, ini adalah demand. Okay, dan ni adalah supply ya. Okay, di mana ya quantity demand adalah bersamaan dengan quantity supply. Jadi titik pertemuan ni akan akan menentukan berapakah quantity dan juga berapakah harga yang telah ditetapkan sekiranya titik pertemuan ya wujud di antara supply dengan demand. Okey, ada juga dekat sini bagi tahu yang ini adalah surplus ya. Surplus bermaksud supply melebihi kepada demand ya. Ini adalah side sinilah, this part ya, this part. Okey, surplus iaitu lebihan ya, di mana pengeluaran pengeluaran lagi tinggi daripada permintaan. Tetapi kalau yang dekat side bawah ni, yang triangle ni ya, triangle kat sini, yang ini kita panggil sebagai shortage ya. Shortage di mana kuantiti yang diminta, yang point ni adalah lebih kepada kuantiti yang dikeluarkan, sebab tu dia adalah lebih kepada shortage ya. Ekonomis biasanya dia tengok dekat sini antara dua ni side triangle ni dengan side triangle ni iaitu surplus dan juga shortage ya. Tengok perspektif sama ada dia adalah consumer ataupun dia adalah producer ya. Okey, so data tersebut, data yang kat sini adalah merujuk kepada yang kat sini lah ya. So bila you lukis graph ya, you kena apa orang kata, dia macam lukis graph biasa, ada titik dan you kena plot dan you kena gariskan lah ya. Okey, so kalau kat sini macam contoh saya bagi contoh 5, okey, kalau dengan harga RM5, kuantiti demand adalah 2, kuantiti supply adalah 10 ya, iaitu kalau pada harga price RM5 iaitu price kat sini RM5, yang demand ni adalah RM2, yang supply ni adalah RM10 ya. Lepas tu dia punya lukisan tu seterusnya lah ya, 2, 4, 6, 8, 10. Kalau kita tengok dekat sini 2, 4, 6, 8, 10 demand 2, ini 2, 4, 6, 8, 10 ya. Kalau yang supply ya, supply for this one 10, 8, 6, 4, 2, that means this one. Okay, dari sini RM5 10, 8, 6, 4, 2 dekat bawah Alright, so bila dekat sini macam mana you nak tahu sometimes without looking a graph, you can have a look at dia punya equilibrium air price. Whereby kalau you tengok dekat sini ya, kat sini nampak sini 6, sini 6, bermakna
Okay, if you meet this quantity supply and quantity demand, which is sama quantity dia, that means dia adalah equilibrium, iaitu persamaan ataupun titik pertemuan. Ya. Okay. Lepas tu ada pula rises dengan falls. Rises dengan falls ni bermaksud rises ni adalah trend menaik dan juga trend menurun. Okay, on that day we already talk about changes in demand. Okay, di mana changes in demand ni adalah demand. Ya, kita ada DD, iaitu sama ada dia shift to the right. Okay, iaitu dia ke kanan. Okay, tak kisah dia ke atas ke bawah, janji daripada tempat asal dia ke sana sikit, that means dia adalah shift to the right. That means increase in demand. Increase in demand, DD shift curve to the left. Yeah, and then equilibrium price and quantity increase. Okay, sebab apa? Ini adalah titik asal. Ini adalah titik asal. Ini pun adalah harga asal. Okay, apabila demand shift to the right, that means ini adalah original, ini adalah satu curve supply. Okay, katakanlah supply tidak berubah, tetapi demand berubah daripada point ni kepada point ni. So therefore titik pertemuan baru akan wujud. Okay, iaitu demand baru bertemu dengan supply lama. Okay, jadi dekat sini. Okay, jadi dekat sini. So apa yang akan jadi adalah, what will happen is original quantity from Q star to Q2 bermaksud dia ke kanan, dia adalah increase. Harga asal kepada P2 dia akan increase. Harga akan naik, kuantiti akan naik sekiranya demand naik. Okey, dalam kata mudah sekiranya permintaan tinggi, harga akan naik, kuantiti pun akan bertambah. Okey, what happens if demand shift to the left? Yang ni, in this case, daripada demand asal kepada sini, this one, belah kiri. Okey, kita tengok ini adalah kuantiti asal, equilibrium bertemu dengan SS. Okay, tetapi apabila demand shift to the left, it means that it will create a new equilibrium kat sini, which is Q1 and P, titik pertemuan DD2 bertemu dengan SS. So therefore quantity daripada Q star ke Q1 dia shift to the, yang ni ke kiri, dan mana shift to the left. P star kepada P1 going down. So that means kuantiti akan menurun dan harga pun akan menurun. Dalam kata lainnya ialah, apabila permintaan berkurangan, maka kuantiti pun akan berkurangan dan harga pun akan berkurangan sama. Okay, so that is how assume supply is constant. Katakanlah pengeluaran adalah sama tetapi permintaan berubah, sama ada permintaan naik ataupun turun. Okay, let's say changes in supply. Apabila supply pengeluaran berubah tetapi demand adalah tetap. Yang ini, demand adalah tetap dan tidak ada perubahan. Perubahan hanyalah pada supply sahaja. Okay, yang ini adalah original supply. Cuma kita nak tengok shift to the right. Yang ni ke kanan, walaupun dia nampak ke bawah, tetapi daripada sini ke sana bermaksud kanan lah. Kalau yang daripada sini ke sana bermaksud kiri, ke kiri. Okay, let's say kita pergi yang ke kanan dulu. SS kepada SS1. Okey, ini titik pertemuan asal. Okey, iaitu Q star dengan P star. Okey, katakanlah shift to the right, that means dia punya shift akan dia ada satu shift curve shift supply barulah. Okey, bermaksud kat sini bila dia ke kanan, dia bertemu dengan DD, dia akan create satu equilibrium yang baru, persamaan yang baru kat sini. So daripada Q kepada Q2 and then P kepada P1. Okay, that means apabila pengeluaran bertambah, apabila pengeluaran bertambah dengan permintaan dia tetap, bermaksud kuantiti pun akan bertambah tetapi harga akan menurun. Okay, itu yang pertama. Okay, tetapi kalau supply pergi ke kiri, shift to the left. Okay, ini adalah dia punya equilibrium asal. Okay, dan SS2 ni terbit dekat sini. So that means it will generate Q1 and P2. So therefore Q to Q1 ke kiri, tetapi P kepada P2 naik lah.
That means quantity will decrease tetapi harga naik. Okey, dalam kata lain, apabila pengeluaran berkurangan, quantity akan berkurangan tetapi harga akan naik Okay, so this is how supply shift assume demand is constant. Okay, changes in demand and supply Okay, katakanlah ini demand original, ini adalah supply original. Katakanlah demand shift to the right, this one. Okay, daripada DD kepada DD1 dan SS pula ke kanan. Okay, supply and demand both increase. Apabila both increase bermaksud dua-dua ke kanan. Okay, so daripada equilibrium asal kepada mana asal. Okey, bermaksud DD1 bertemu dengan SS1, ni DD1, SS1 ni titik pertemuan dia. Okey, so apabila dia berubah bermaksud kuantiti akan naik tetapi harga tidak berubah Equilibrium same magnitude Equilibrium price is constant and quantity increases So ini adalah kes di mana permintaan naik dan pengeluaran naik sama, sebab tu harga tak berubah Okey. Dalam pada masa yang sama kat sini supply and demand both increase. Okey, dalam kes 2 ni different magnitude. Bermaksud demand pergi ke kanan tetapi tinggi jarak dia jauh, tetapi supply dia naik sedikit sahaja walaupun dua-dua ke kanan, but demand pergi ke kanan banyak tetapi supply sikit je bergerak. So what will happen is daripada original Q dengan P, okay, bermakna apabila DD1 bertemu dengan SS1, jadi dia will create a gap here this one. So Q akan naik dan P pun akan naik sama, tetapi Q daripada Q2 kepada Q1 ni quantity akan naik secara banyak, but harga akan naik tetapi sedikit sahaja. Okey, ini dalam kes permintaan terlalu tinggi tetapi supply hanya bertambah sedikit sahaja. Okay, ini in case of both the increase tetapi different magnitude. Okay, kalau in the case of kita terbalikkan demand naik sedikit tetapi supply naik banyak dalam bahasa senangnya adalah demand increase just a little but supply increase massively. So therefore what will happen is, ini adalah original DD and SS equilibrium, this one. Okey, tetapi apabila DD1 bertemu dengan SS1, this one, what will happen is quantity akan naik tetapi harga akan turun sedikit. So we can say that apabila permintaan naik sedikit tetapi pengeluaran bertambah lagi banyak, maknanya kuantiti pun akan bertambah banyak tetapi harga akan turun sedikit sahaja. Ini in the case of supply and demand both increase, tetapi dalam kes ni supply berubah lagi banyak daripada demand Okay, ini biasanya kita we will play with the graph lah Okay, consumer surplus Okay, consumer surplus is a difference between what a consumer is willing to pay and what is actually paid Okay, the area of the triangle ABC dekat sini, triangle ABC, this one, ABC, which the area under the demand curve and above the equilibrium price is 40 ringgit is the consumer surplus So that means consumer surplus is half, separuh, kali dengan 80 tolak 40 kali dengan 2 bermaksud inilah 2 kat sini Okay, which is 40 ringgit So kita nak tengok dia punya curve dekat sini lah 80 tolak 40 bagi 2. Okay, so this is a quantity of the concert ticket dekat sini which is 2, dan ini adalah dia punya harga iaitu 40 what is willing to pay and what is actually paid Okay, ini kat sini kalau you nak tengok consumer surplus, biasanya you tengok dekat atas ni lah Tetapi kalau untuk producer surplus dekat sini yang bawah dia terbalik kat sini
This one. Difference between what a producer is paid and what he or she is willing to sell. Beza di antara di mana producer sanggup membayar dan apabila producer juga sanggup untuk menjual. The triangle area DEF, which is the area above supply curve, and below is the equivalent price of RM40, the producer surplus. So this is how they calculate. Separuh kali dengan 40 iaitu this one. Kos 40 tolak dengan kosong ni, gap dia 40 kali dengan 2 iaitu dekat sini, iaitu 1 2 2 So 1/2 kali dengan 40 ya, kali 2. So dia macam kali luas lah tetapi kita nak tengok kat sini iaitu RM40 So ini adalah beza di mana producer sanggup bayar dan juga producer dia set harga untuk dijual Okay, so bila kita gabung dua-dua ni, where we combine this consumer surplus dengan producer surplus, it will generate this one. Ini adalah tadi ini adalah demand, yang this one is supply. So therefore it will generate this gap. Okay, remember tadi at the earlier section, okay, this area we talking about surplus okay. Alright, yang ini adalah kepada shortage Okay, so therefore dekat sini consumer surplus and producer surplus so this is a middle that's why we call it as a economic efficiency, which is the allocation of resources maximizes total surplus, consumer surplus plus producer surplus which received by society so therefore sebab tu dia panggil equilibrium, sebab producer surplus ni adalah kos yang sanggup dikeluarkan dan consumer surplus ni, producer surplus ni adalah kos yang sanggup dikeluarkan. Consumer surplus ni adalah price yang consumer sanggup bayar So consumer surplus is a area above price and below demand curve. Producer surplus is a area below equivalent price and above supply curve Okay, macam dalam case tiket tadi Okay, consumer surplus adalah harga yang mereka sanggup bayar untuk tiket. Producer surplus adalah harga yang company sanggup keluarkan untuk biaya kos So this is how they total surplus is equal to CS plus PS. So that's why apabila you campur dua ni, dia akan jadi ke atas ni, this one Okay, so these are the sample question. Okay, the following schedule show the demand and supply for a product. Okay, ini adalah schedule 1 and then adalah schedule 2. Schedule 1 is a demand for individual consumer. Okay, jadi this one is a demand permintaan. Yang schedule 2 ni adalah lebih kepada pengeluaran. So if you want to make a difference, it's easy. Okay, this one is a consumer. Consumer normally associated with the demand but for supply is focusing on producer So producer A, producer B, producer C, consumer X, consumer Y and consumer Z. So question 1, calculate the market demand and market supply. Okay, that means ada solution ke for this one? Let's see. Okay, to calculate market demand and market supply is easy. Okay, untuk market demand, what you have to do is you total up everything Okay, you tambahkan semua ni. Okay, this is how you calculate market demand. But for markets untuk semua ni, untuk semua price. But for market supply, you need to calculate this one, producer A plus producer B plus producer C, tambah semua untuk everything. Okay, so this is market demand. Okay, later on kita akan go to this one Okay, government intervention in the market Okay, sometimes market berubah kerana campur tangan kerajaan Sometimes kerajaan or government involved in this economy. So there are 4 types of government intervention, which is maximum price, minimum price, taxes and subsidies Okay. Alright. So normally apa yang government intervention kat sini, selalunya kerajaan masuk campur apabila mereka menentukan harga barang-barang di pasaran Okay, macam contoh this one, price ceiling. Price ceiling ni adalah harga yang you cannot increase anymore Okay, saya bagi contoh, price ceiling adalah harga ayam
Ya, okey, if you look at the current situation, ya, ada yang peniaga sampai naikkan harga ayam RM10 sekilo. Ya, ada satu tempat lagi-lagi especially bandar RM11 sekilo. Tetapi kalau you tengok di pasaran, biasanya harga ayam sekilo dalam RM8 saja. So price ceiling is whereby government terpaksa impose, ya, dikenakan untuk memastikan bahawa harga tak boleh naik lagi dah. Ya. Okay. So therefore, ya, that's why price ceiling occurs, maximum price or ceiling price. Government impose regulation that prevent price from rising above a maximum level. Okay, di mana kerajaan mengeluarkan satu polisi ataupun peraturan untuk mengelakkan harga naik daripada maksimum. Kalau dalam kes ni dah terlebih dah, ya, okay. So yang ini kena dikawal oleh kerajaan, ya. Okay. Kemudian yang ini adalah floor price. Floor price ni adalah harga lantai. Harga lantai ni adalah harga yang paling minimum yang perlu orang kata peniaga perlu impose, ya. Maknanya tak boleh lagi rendah daripada itulah. Ya. Okey. So inilah floor price. Effect on taxation, taxation ni sometimes government terpaksa impose, kenakan cukai kepada producer ataupun seller, okey. So kalau dekat sini, okey, kalau normally dibayar kepada tax, ya, syarikat terpaksa mengurangkan pengeluaran, ya, kerana apabila mereka membayar cukai, that means mereka mengalihkan kos, ya, kos pengeluaran, ya, dan dia menyebabkan supply dia berkurangan, ya, kerana duit dah keluar di tempat lain, ya. So ini adalah consumer share and producer share. So that's why dia bila shift to the left, ya, that means quantity terpaksa dikurangkan tetapi harga pula dinaikkan, ya. Okay, tax is imposed by the government or producer or seller but paid or passed to the end users, Okay, ini adalah kes-kes yang berbeza. Okay, demand is elastic than supply, ya, perfectly inelastic demand. Ya, demand is more than supply, incident of tax or is supply, ya. This one you can have look by your own, Okay, effect on subsidi. So subsidi ni adalah tanggungan kerajaan. So apabila kerajaan memberi subsidi to producer, that means dia menggalakkan pengeluar, ya, untuk menghasilkan lagi banyak lagi. So that's why dia naiklah. So apabila subsidi bantuan daripada kerajaan, that means, ya, pengilang ataupun pengeluar, ya, hasil dia akan bertambah, kuantiti pengeluaran, ya, dalam pada masa yang sama harga boleh menurun kerana bantuan insentif oleh kerajaan, Okay, ini pun sometimes case of demand is more elastic than supply and demand is less elastic than supply, Okay, dan akhir sekali, market failure, ya. Ada certain cases whereby demand and supply is not working. So therefore, market failure exists when a free market is unable to deliver an efficient allocation of resources which lead to a loss of economic efficiency, Wujud di mana pasaran bebas gagal untuk mempersembahkan, ya, pengagihan sumber secara efisien, ya, yang menyebabkan keberkesanan ekonomik menjadi kerugian besar, Okey, saya bagi contoh, ya, market failure. Yang pertama, externalities, campur tangan daripada orang luar. Contohnya adalah penguasaan ekonomi oleh negara luar seperti China ataupun Amerika Syarikat, So apabila mereka conquer market tempatan, jadi pasaran tak boleh untuk mengawal demand and supply, secara lokaliti, Okay, existence of monopoly power. Yang monopoli pun sama, Apabila monopoli berlaku, monopoli ni adalah pasaran ni dikuasai oleh satu syarikat saja. I bagi contoh Astro, So when it comes to Astro dia adalah satu syarikat monopoli, tidak ada pesaing. Jadi mereka orang kata willing, bukan willing, maksudnya memang ada kuasa untuk menaikkan harga barang ataupun harga servis Astro, dalam pada masa yang sama
permintaan mesti ada permintaan mesti ada ya, ada nak tengok TV dan sebagainya. So that's why monopoly power ni dia punya demand and supply curve dia adalah terlalu sensitif ya. Okey, boleh gerak ke sana ke sini lah. Okey, public goods iaitu harta awam ya, ataupun barang-barang umum ya, contohnya seperti air, electricity ya. So that, benda tu pun ada sangkut paut dengan monopoli jugalah. And incomplete information iaitu informasi yang tidak lengkap ya. Sometimes demand dan supply cannot be detected because of incomplete information. Okay, so I think that's all for today. Itu saja untuk hari ini. Okay, so I hope that you will get valuable lesson from this chapter. And then we will see again on the next chapter, which is chapter 4. Okay, until then, thank you and see you later. Okay, thank you.